Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so hari ini kita akan masuk untuk discussion catch up class matematik tingkatan 5. Okay, so basically previous 2 weeks, previous week atau previous 2 weeks kita dah settlekan untuk discussion matematik tingkatan 4. Kan, kita dah go through satu buku dan all the exercises dengan examples. So hari ni kita akan masuk untuk discussion matematik tingkatan 5 pula. Okay, so basically untuk first topic dalam matematik tingkatan 5 ni ialah ubahan. Okay, ubahan ni kita ada 3 subtopik bawah dia, which are ubahan langsung, ubahan songsang dengan ubahan bergabung. So untuk hari ni kita akan tengok ubahan langsung dulu. Okay, so jom kita tengok. Okay, apakah maksud ubahan langsung tu? Okay, so ubahan langsung ni menerangkan tentang perkaitan antara dua pemboleh ubah dengan keadaan apabila satu pemboleh ubah Y bertambah, maka pemboleh ubah X juga akan bertambah pada kadar yang sama dan sebaliknya. So basically kalau Y itu bertambah 2, bertambah 3, bertambah 4, ikutlah bertambah, so banyak bertambah kan, ataupun dengan perkali, bertambah 2 kali ganda, bertambah 3 kali ganda, maksudnya X pun akan bertambah juga. Macam tu, itu maksudnya. Kiranya ubahan langsung tu maksudnya Y berubah secara langsung dengan X ataupun X tu berubah secara langsung dengan Y. Directly proportional kalau bahasa Inggerisnya. So hubungan ini juga ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X. So maksudnya katakanlah kalau X tu bertambah 2 kali ganda atau 3 kali ganda atau 4 kali ganda, maka Y pun akan berubah sebanyak yang sama seperti X berubah tadi. 2 kali ganda, 3 kali ganda atau 4 kali ganda. Macam tu. Berubah secara langsung. Okay, kita tengok contoh yang pertama. Contoh 1. Nilai rintangan bagi seutas dawai berubah secara langsung dengan nilai suhunya. Okay, kalau awak tengok kat sini, kita ada dua variable, betul tak? Kita ada nilai rintangan dengan nilai suhu. Okay, macam mana kita nak tentukan sama ada yang mana satu Y ataupun yang mana satu X? Okay, so basically, nilai rintangan bagi seutas dawai berubah secara langsung dengan nilai suhu. Okay, yang pertama disebut tu, okay, nampak kat sini secara langsung kan dia kata. Yang pertama disebut tu adalah Y, which is nilai rintangan. Nilai rintangan kita adalah Y. Okay, wait. Nilai rintangan kita adalah Y. Kan? Okay. And then nilai suhu ni kita labelkan dia sebagai X. Sebab kalau tengok yang tadi, kalau awak ingat untuk previous slide tadi disebut Y berubah secara langsung dengan X. Maksudnya kiranya the first yang pertama dimension tu adalah Y dan yang kedua dimension tu adalah kita punya X. Macam tu. So Y berubah secara langsung dengan X. So nilai rintangan bagi seutas dawai berubah secara langsung dengan nilai suhu. So basically the first one which is nilai rintangan ni kira sebagai Y, and then suhu ni dikira sebagai X. Itu nak tentukan variable kita lah, yang mana satu Y, mana satu X. Nyatakan perubahan pada nilai rintangan jika nilai suhunya bertambah sebanyak 10%. Okay, so basically katakanlah kalau nilai rintangan kita ni meningkat berapa nilai rintangan kita kalau nilai suhu tu bertambah sebanyak 10%. So basically kita tahu Y tu berkadar langsung dengan X, betul tak? Okay, Y berkadar langsung, okay, ni nanti awak nampak simbol ni, tak apa kita tulis dulu. Y berkadar langsung dengan X. So maksudnya kalau Y ni naik, X ni pun akan naik. Kalau Y ni turun, X ni pun akan turun. Sama. Kan? So macam dalam kes ni disebut nilai suhu tu bertambah 10%. Bila nilai suhu tu bertambah 10%, maksudnya nilai rintangan ni pun akan bertambah sebanyak 10%. Kadar yang sama. Macam tu. Tengok yang B pula. Nilai rintangan jika nilai suhunya berkurang separuh daripada suhu asal. So basically berapa nilai rintangan kita sekarang? Katakanlah kalau suhu kita tu berkurang separuh. Berkurang separuh daripada suhu asal. So basically bila suhu tu kurang separuh, maksudnya nilai rintangan kita pun berkuranglah separuh daripada rintangan asal. Macam tu. Kan dia kata ubah secara langsung. Maksudnya kalau Y naik, X pun akan naik. Kalau Y turun, X pun akan turun. Dia akan ikut sama. Kalau dia naik separuh,
Maksudnya y itu pun akan turun sebab kalau x tu naik 1/3, y itu pun akan turun 1/3. Dia berubah secara langsung, directly proportional. Sorry. Okay, yang C, nilai suhu jika nilai rintangan berkurang 1/4 daripada nilai rintangan asal. Okay, so basically dalam kes ni, nilai rintangan kita nilai rintangan kita tu berkurang kan, berkurang 1/4 daripada nilai rintangan asal. So maksudnya nilai suhu kita pun akan berkurang jugalah sebanyak 1/4. Dia akan berkurang 1/4 juga, sama daripada nilai suhu asal. So sama macam tu. So basically sebenarnya ubah secara langsung ni maksud dia nak bersebut tentang dua variable yang ubah dengan kadar yang sama. Y naik 2 kali ganda, X pun akan follow. X turun 2 kali ganda, Y pun akan follow. Macam tu. Je bab ni senang. Okey, kita tengok untuk contoh seterusnya. Okey, contoh 1.1.2. Okey, ni dalam buku teks awak. Hubungan antara dua pemboleh ubah sesuatu ubahan langsung. Okey, so basically contohlah kita ada satu table kan. Y berapa, X berapa. Ini tak kisah apa-apa. Contohlah macam kalau kita ambil dalam case tadi, Y kita ni nilai rintangan kan. Nilai rintangan yang ini adalah nilai suhu. Betul? Okay, contohlah kita ada satu rekod nilai rintangan dengan nilai suhu. Dalam ubahan langsung, kuantiti Y itu dikatakan berubah secara langsung dengan X jika dan hanya jika Y bahagi dengan X ialah satu pemalar, dikatakan sebagai pemalar perkadaran. Okay, so basically sebenarnya berdiri aplikasi daripada linear. Kita belajar form 4 persamaan linear. Kan? Y equal to mx plus c. Betul tak? So basically untuk dalam kes ni, kita tak ada c. Kita just ambil y equal to mx. Kita just guna yang ini je. Cumanya dalam kes ubahan ni, kita tak pakai m. Bahasa dia. Kita pakai k. X. Sama je sebenarnya. M dengan k ni sama. Cuma dalam topik ni kita tak pakai huruf M. Kita pakai huruf K. Dia masih benda yang sama. Iaitu pemalar. Kan? Kalau dari sudut y equal to mx tu dia more tu pada graf. Betul tak? M tu dikira sebagai kecurunan. Cuma dalam kes ni K tu dikira sebagai perkali. Tapi dalam topik ni ada juga graf. So graf tu masih kita pakai M juga. Cuma dia tak sebut M, dia nak sebut K. Okay. So itu je basically sikit je. Basically ilmunya datang daripada benda yang sama, persamaan linear tu. Cuma bahasa je lah. Dia tukar sikit. Okay. Dalam kes ni K ni dikira sebagai pemalar. Kan? Pemalar ni perkali lah. Dia boleh, K ni boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5, tak kisah. Boleh jadi Y equal to 2X contohnya. Kalau kes Y equal to 2X ni maksudnya kita nak kata apa? Maksudnya Y ni berkadar langsung dengan X dengan K 2 kali ganda. Contoh kiranya X ni kita punya nilai suhu, betul tak? Okay, so contohlah kalau X ni meningkat 2 kali ganda, maksudnya Y ni pun akan meningkat 2 kali ganda. Betul tak? Macam tu. So, apabila Y berubah secara langsung dengan X, okay, maka hubungan ini ditulis sebagai Y berkadar langsung dengan X. Okay, this one, simbol ini, dia tak ada specific name. Tapi basically orang sebut sebagai proportional ataupun directed to. Bahasa Inggeris ni directed to ataupun bahasa Melayu ni berkadar langsung. Bila awak nampak je simbol Y, macam anak ikan ni dengan X, maksudnya kita baca sebagai Y berkadar langsung dengan X. Ataupun contoh, any huruf pun. Contohnya awak jumpa ni, A, anak ikan ni and then B. Maksudnya A berkadar langsung dengan B. Ataupun A directly proportional to B. Macam tu. Ataupun awak jumpa Y, anak ikan dengan C contohnya. So awak boleh juga sebut Y directly proportional to C ataupun Y berkadar langsung dengan C. Macam tu. So dia tak ada spesifik name. Kita panggil dia bahasa dia directly proportional to ataupun berkadar langsung dengan macam tu. So daripada hubungan ini, tengok nilai pemalar perkadaran K dapat ditentukan iaitu dengan cara Y bahagi dengan X sama dengan K. So basically kalau kita nak tahu nilai K kat sini, kalau awak tengok ini equation kita, Y equal to KX ni kan. Kita nak tahu nilai K dekat sini ni, cara dia macam mana? Y bahagi dengan X. Benda ni datang daripada mana?
y equal to kx. Kx ni datang daripada y equal to mx ni kan. And then kita letak je lah x tu dekat bawah y. So k sama dengan y per x. Sama. So dia datang daripada ini sebenarnya. And then x ni kita pindahkanlah bawa sini. Dapatlah k equal to y divide by x. Macam tu. So nak tahu nilai k, basically y kena bahagi dengan x. Okay, tengok poin yang ketiga. Nilai pemalar perkadaran k mestilah sama untuk setiap nilai apabila y dibahagikan dengan x. Okay, so basically contohlah kita ada banyak data. Dalam kes ni kan, macam dalam kes ni, kita ada y1, x1, y2, x2. Basically data awak kalau macam dalam kes ni kita ada 4 data. Kalau mungkin awak ada up to 10, 20, 30, 40 or any number lah. Any numerous number lah kan. Okay. So nak tentukan nilai k tu, nilai y1 bahagi dengan nilai x1 mestilah sama kalau y2 bahagi x2. Kena sama juga kalau y3 bahagi x3 dan kena sama juga kalau y4 bahagi dengan x4. Contoh kalau dalam kes ni, contoh kalau awak ada satu data je. Kan, contoh disebut y sama dengan 5, x sama dengan 3. So satu je data awak, betul tak? Macam mana kalau dia bagi table macam ni? Contoh kalau dia bagi table macam ni, y1, x1, y2, x2, y3, x3, kita nak tentukan macam mana? So basically awak kena bahagi semua. Bawah ni kena ada satu lagi kotak sebenarnya kalau awak tentukan K. K kat sini kan. So ni Y1 bahagi X1 awak dapat berapa K awak. Y2 bahagi X2 berapa K. Y3 bahagi X3 dapat berapa K. So awak kena pastikan semua ni sama dan baru awak boleh katakan contohlah semuanya awak dapat nombor 6. 6 up to sampai 20 data awak contohlah. So kat sini bila awak dapat semua sama 6, 6, 6, 6, then baru awak boleh simpulkan bahawa K kita ialah 6. Awak tak boleh just randomly pick Y bagi 4, Y4 bagi X4 6. Okay, so K kita 6 lah. No, awak kena bagi semua, awak kena kira semua, pastikan semua sama, then baru awak boleh conclude bahawa K awak tu ialah nombor itu. Dia bukan hanya 1, 2 ataupun 3, 4 data je. No, kena semua. Macam tu. Okay. Okay. So sama dah. Kalau kat sini awak tengok contoh Y4 kena bahagi X4 sama kan. K dia kena sama maksudnya Y5 bahagi X5. Dan titik-titik ni ikutlah berapa banyak data awak. Kan. Kalau sama semua then baru awak boleh ambil nilai itu sebagai K. Okay, next kita tengok. Perilisan ubahan langsung. Secara umumnya bagi suatu ubahan langsung, Y berubah secara langsung dengan X power to N. Boleh ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X. Okay, awak tengok yang ni je dulu. Contoh okay, sorry. Okay, maksudnya kat sini kiranya Y tukar color. Okay, maksudnya kat sini Y berubah secara langsung dengan XN. Ataupun dalam general equationnya kita boleh tulis sebagai Y equal to KXN. Ingat balik, K ni apa? Kita punya perkadaran pemalar kan, kita punya constant pemalar. So basically kalau hubungan ubahan tu kita sebut basically ubahan ni ada banyak hubungan tau. Ada hubungan songsang tadi kita go through sikit-sikit kan. So basically katakanlah kalau orang tanya dia hubungan dia apa. So kalau contoh kalau dia tulis Y anak ikan ni X, maksudnya kita tahu oh kiranya Y tu berkadaran langsung dengan X. Nanti lepas-lepas ni kita akan tengok macam mana kalau berkadaran songsang tu cara tulis dia. So mesti kalau awak nampak ni je maksud dia hubungan dia ialah berkadaran langsung, ubahan langsung. Kan? Hubungan dia ialah ubahan langsung. Lepas tu nak tukarkan kepada general equation dia, this one. Ini adalah general equation. General equation. Persamaan umum. Persamaan umum. General equation. So Y equal to Kx and K ni ialah kita punya pemalar dengan keadaan N equal to 1, 2, 3, 1/2, 1/3. Okay, so basically sebenarnya Y equal to MX tu kan ataupun Y equal to KX tu, X ni tak semestinya power 1 je. Dia boleh juga Y equal to KX square. Boleh juga Y equal to KX cube. Boleh je. Tak ada masalah. So basically kalau awak tengok N kat sini maksudnya 1, 2, 3, 1/2, 1/3. Maksudnya X kita tu boleh jadi nombor apa-apa pun. And then Y equal to KXN, samalah. N ni pun boleh jadi nombor apa-apa.
Tengok poin seterusnya. Graf Y melawan XN ialah satu garis lurus yang melalui asalan. Yang melalui asalan. Dengan K ialah kecerunan garis lurus. Familiar tak kecerunan garis lurus? Kecerunan kalau sebelum ni kita belajar huruf dia apa? M, betul tak? So dia kata kat sini K ialah kecerunan. Sebenarnya baik dia guna je Y equal to MX kan. Tapi dia tak pakai M. Dia pakai K. Tapi basically sebenarnya M tu sama dengan K. Sebab kat sini dia sebut K ialah sama kecerunan. Dan kecerunan ialah M. So sebenarnya sama je. Okay, cumanya macam yang disebutlah sebelum ni. Dia pakai bahasa K. Kita pakai bahasa M. Basically sebenarnya sama K dengan M. Okay. Cuma M tu kita guna dalam graf je nanti. Nilai dia sama. Okay, next kita tengok. Contoh yang pertama ni. Kalau awak tengok contoh yang sebelum ni. Nilai rintangan bagi seutas dawai berubah secara langsung dengan nilai suhunya. Nyatakan perubahan pada nilai rintangan jika nilai suhunya bertambah 10%. Okay, so basically kat sini kita nampak dia sebut berubah secara langsung. So kita boleh nampak dah maksudnya Y berubah secara langsung dengan X. Y ni merujuk kepada nilai rintangan dan X tu merujuk kepada nilai suhu. Y berubah secara langsung dengan X ataupun kita boleh tulis equation Y equal to KX. Macam tu. Nilai rintangan jika nilai suhunya bertambah 10%. So maksudnya berapa nilai rintangan kalau suhu tu bertambah 10%. Kat sini kita boleh simpulkan bahawa equation dia akan jadi disebut bertambah 10%. So maksudnya 10%, kita punya K kita ialah 10% daripada kita punya nilai X ataupun Y equal to 0.1X. Macam tu. This one kita punya nilai K. Macam tu. Okay, B. Nilai rintangan berkurang separuh daripada nilai rintangan asal. Okay, rintangan jika nilai suhunya berkurang daripada nilai suhu asal. Okay, so basically Y equal to 1/2 X. So basically X ni kita punya nilai suhu. Nilai suhu kita berkurang separuh. So nilai rintangan kita ni pun nanti akan berkurang separuh juga. Macam tu. So sama juga untuk yang C tu. Nilai suhu jika nilai rintangannya berkurang 1/4. Dia akan jadi 1/4. Okay, next kita tengok graf. Graf berkadar langsung. Okay, kalau awak tengok kat sini, yang pertama tu, kotak yang pertama tu merupakan graf untuk Y berubah secara langsung dengan X. Dengan X tu ialah X power 1. Kalau awak tengok kat sini, cara tulisan dia Y berkadar langsung dengan X proportional to X. And then yang point kedua tu Y equal to KX. Ini kita punya GE, general equation. And then Y over X sama dengan K. Ini cara untuk kita nak tengok kita punya nilai K. And then Y1 bahagi X1 sama dengan Y2 bahagi X2. Ini maksudnya ini dua-dua ni cara untuk tentukan nilai K. Ingat ini maksudnya nak katanya nak tentukan nilai K kita tu Y1 bahagi X1 kena sama dengan Y2 bahagi X2. Dan baru kita boleh katakan bahawa nilai tu ialah nilai K. Kena sama. Cool. Kalau awak tengok kat sini graf dia ialah macam ni lah. Graf dia Y berkadaran dengan X. Kita punya paksi X kita X, paksi Y kita Y. Kalau yang kotak yang kedua ni, Y berkadar terus dengan X persegi. Persegi ni atau boleh katakan square lah. So benda yang sama, awak tengok dengan sebelah ni, cuma ni X square. Dan ni pun X square. Dan ni pun sama, benda yang sama. Ni X square sebenarnya. Sorry. Okay. And then Y1 bahagi X1 square sama dengan Y2 bahagi X2 square. Kena sama. Kalau awak tengok kat sini pun berubah kita punya berkadaran, kita punya X square tu, and then kita punya paksi X pun berubah. This one also the same, this one untuk X cube dengan cube X kan. Okay, so ini pun akan berubah paksi kita. And then Y berubah secara langsung dengan punca kuasa X. Punca kuasa X ni sama dengan X power 1/2. Kan? So kat sini pun sebenarnya boleh juga kita katakan bahawa Y equal to K X 1/2. Sama lah yang macam atas ni. And then nak tahu nilai K sama Y over X. Lepas tu ini nak bahagi dia. Sama juga. Ini awak boleh juga katakan bahawa Y over X 1/2. Sama, 1/2 dengan square root sama.
And then kita punya graph pun paksi X kita ialah X square root. Kan? Y berubah secara langsung dengan X, maksudnya Y simbol dia kita tulis macam ni. Kalau case Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X disebut, kalau dia disebut berubah secara langsung dengan X je, maksudnya Y and then X kita tu power 1. Y berubah secara langsung dengan X. Kalau dia kata berubah secara langsung dengan kuasa 2X, maksudnya Y and then X square. Kalau berubah secara langsung dengan kuasa 3X, maksudnya Y berubah dengan X cube. Kalau case berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X, maksudnya Y berubah secara langsung dengan square root X. Ataupun kalau disebut Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 3X, maksudnya Y berubah secara langsung dengan square root 3X. Macam ni. So inilah bahasa-bahasa term-term dia. Basically kalau dia tak sebut kali, dia tak sebut berubah secara langsung dengan X kuasa 2 ke, X kuasa 3 ke, X apa benda ke, kalau disebut berubah secara langsung dengan X je, basically X tu ialah X power 1. Awak tengok bawah sekali point tu disebut, persamaan itu dikatakan berkadar terus jika garisan lurus pada graf melalui asalan koordinat 0, 0. Okay, kalau awak tengok antara 4-4 graf ni, kan, semua melalui asalan, kan, dekat sini, point 0, 0. This one also melalui 0, 0. This one also melalui 0, 0. And then this one also melalui 0, 0. Okay, so basically contoh, kalau awak disuruh plot graph kan, and then awak discover, awak dapat graph awak macam ni. Basically, dia punya paksi Y kita ni, dia tak menyentuh asalan. So basically ini bukan graph Y berkadar terus dengan X. So basically kalau awak tengok kat sini, kita punya graph berkadar langsung kita ni, berkadar langsung kita ni, semua dia punya garis tu melalui titik asalan. Okay, so tu je. Next kita tengok contoh. Okay, contoh yang kedua. Sebuah kereta mainan bergerak daripada keadaan pegun. Okay. Jarak yang dilalui oleh kereta mainan itu ialah Y. Okay, so kita punya Y kita ialah jarak berubah dengan masa T. So kita punya X kita ialah T. Tapi dia tak pakai bahasa X seperti T. Okay. Seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. Okay. So basically dari record. Kan, dari record masa 2 saat, jarak 14, masa 4 saat. So basically ini untuk data yang pertama, data kedua, data kedua, data ketiga, data keempat, kelima dan keenam. Tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan T atau T square. Seterusnya tuliskan hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. Okay, basically dia nak suruh kita tentukan sama ada Y tu berubah secara langsung, sama ada Y ni berubah secara langsung dengan T ataupun Y berubah secara langsung dengan T square. Yang mana satu? Dia nak suruh kita tentukan. Okay, so cara nak tentukan dia macam biasa, jadikan dia sebagai general equation dulu. Y equal to KT and this one Y equal to KT square. So first thing first, senaraikan dulu kita punya T. 2, 4, 6 ni ambil daripada data. And then senaraikan kita punya Y, iaitu jarak, ambil daripada data juga. 14, 18, 56, 70 dengan 84. And then Y bahagi T. Ini untuk apa? Tentukan nilai K. Tentukan nilai K. After kita ambil data ni, basically first thing first, kita tentukan nilai K dulu. Okay. So basically yang first ni untuk nilai K untuk equation, K untuk equation Y berkadar terus dengan T. Untuk yang kedua ni, untuk equation Y berkadar terus dengan T square. Yang ni untuk K T square. Kalau perasan kat sini dia bahagi T square. Yang ini dia bahagi T. Maksudnya ini Y berkadar terus dengan T. Yang kedua bawah ni untuk K, Y berkadar terus dengan T square. Berkadar langsung, sorry. Okay, bahasa berkadar terus. Okay, so basically untuk yang first tu bila dia bahagi Y, bahagi T, untuk data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam, 14 bagi 2, 7. And then data kedua, 28 bahagi 4 pun 7. Y bahagi T. And then 42 bahagi 6, 7. Ini pun 7. 70 bahagi 10, 7. Ini pun dapat 7. Okey, kalau awak tengok untuk Y bahagi T square pula, bila Y bahagi dengan T square, awak dapat 3.5 untuk data pertama. Data kedua awak dapat 1.75 and then data ketiga awak dapat 1.17. So basically berlainan sampailah data yang ke-6. So macam mana kita nak tentukan
tentukan dia tengok pada, ingat balik, K, kita nak tentukan nilai K, nilai Y bahagi dengan X mestilah sama untuk semua data. Kan? So basically, sebenarnya kesimpulan dia Y berubah secara langsung dengan T kerana nilai Y bahagi T ialah pemalar. Maka Y berkaitan langsung dengan T. So basically kalau awak tengok antara dua K ni, K mana yang konsisten, dia punya constant. Yang ini, betul tak? So kita boleh simpulkan bahawa untuk pergerakan kereta mainan ni, Y dia berkadar langsung dengan T. So basically kita pilih yang ini, kita tak pilih yang ini. Sebab nilai dia, nilai K dia ni sama. 77 konsisten. Bila sama, then baru kita boleh cakap dia ialah berkadar langsung. Maksudnya equation yang ini betul lah, Y itu berkadar langsung dengan T. Kenapa kita tak kata Y berkadar langsung dengan T square? Sebab Y tidak berubah secara langsung dengan T square kerana nilai Y bahagi T square bukan pemalar. Basically kalau tengok kat sini, nilai K dia ni tak konsisten. Bila tak konsisten maksudnya kita tak bolehlah sebut equation dia tu ialah T square. Kan? Equation dia tu basically Y equal to 7X. Ini adalah equation yang sebenar. Sebab dia sama untuk kesemua data. Terbukti sama untuk kesemua data. So basically kalau dibagi satu data, awak buktikan satu data je lah. Tapi macam dalam kes ni kita ada 6 data, so awak kena buktikan untuk semua 6 data and then pastikan dia punya nilai tu konsisten untuk K dan baru boleh awak conclude bahawa dia berkadar langsung untuk equation itu. So dalam jawapan ini, Y equal to 7X. Settle. Untuk contoh yang seterusnya, contoh 3. Okey, dengan melukis graf Y melawan X, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X ataupun tidak. Basically kalau tengok kat sini, dia bagi kotak untuk nilai X dan dia bagi kotak untuk nilai Y. And then kita kena plotkan. Okay, so basically kita plotkan je macam biasa. Point yang pertama ataupun data yang pertama ialah 0.4, 1.5. So kita plot titik yang pertama. And then titik yang kedua ialah, titik yang kedua ialah 0.8 dengan 2. So kita plot untuk titik yang kedua. Titik yang ketiga ialah 1.2 untuk X dan Y 2.5. So kita plot. Kita plot and then kita gariskan lah. Bila kita gariskan, kita dapati dia punya garis ni ialah garis dia ni tidak menyentuh titik asalan dekat sini. So dia suruh kita tentukan kan sama ada Y tu berubah secara langsung dengan X ataupun tidak. So bila dia tak menyentuh titik asalan, kita tahu bahawa Y ini tidak berubah secara langsung dengan X. Sebab untuk graf Y berubah secara langsung dengan X, dia punya garis lurus itu mesti menyentuh asalan. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Yang B ni, kan, Y berubah secara langsung dengan X square ataupun tidak. Okey, so Y berubah secara langsung dengan X square ataupun tidak. Okey, ni nak tentukan sama ada dia berubah secara langsung ke tak. Ini untuk X je. So kat sini dia bagi nilai X. So kita kena cari nilai X square lah. Kan? So nak cari nilai X square sama je macam biasa. 2 ni awak kuasakan dengan 2. Ni 2 kuasa 2. Ini 3 kuasa 2. 4 kuasa 2. 5 kuasa 2. And then kita plot ikut yang ini. Sebab dia nak Y berkaitan langsung dengan X square kan. So kita pakai graf yang inilah kita plot. So 8, 4. 4, 8. So 4, 8. Ini pun tengok graf kita X square. So 48, 9, 18, 16, 32, 25, 50 kita plot and then kita garis. Bila kita gariskan kita tengok oh dia menyentuh asalan. So bila dia menyentuh asalan maksudnya Y itu berubah secara langsung dengan X square tu. Dengan paksi X itulah. Cuma dalam kes ni paksi X kita ialah X square. So kita sebutlah dia berubah secara langsung dengan X square. Macam tu. Senang je. Okay, next kita tengok contoh keempat. Diberi M sama dengan 0.8 apabila N sama dengan 0.125. Okey, sebenarnya untuk YX tu dia boleh je any huruf. Boleh je Y, boleh je dia pakai YX, dia boleh pakai AB, dia boleh pakai ST, dia boleh pakai BC, dia boleh pakai any huruf alfabet pun boleh je. Cuma dalam kes ni, cumanya general equation dia tu Y dengan X. So awak kalau jumpa M, N, A, B, C ke jangan terkejut lah. Dia benda yang sama, cuma dia pakai huruf lain. Ilmu yang sama, dia cuma pakai huruf lain je. Okay, kita tengok contoh kat sini. Dia beri M sama dengan 0.8 apabila N sama dengan 0.125. Ungkapkan M dalam sebutan N jika, kita tengok yang A.
M berubah secara langsung dengan N. Okay, disebut kat sini, M berubah secara langsung dengan N. Cara nak ungkapkan dia, tulis dulu. M berubah secara langsung dengan N. And then, tukarkan kepada general equation. M sama dengan Kn. And then, kita masukkan, and then kita cari nilai K. Sebab kita ada M sama dengan N. Niat kita sekarang ni kita nak cari nilai K tu. Kan nak ungkapkan tu kena ada nilai K. Nak cari nilai K macam mana? Masukkan nilai M. M kita sebut kat sini 0.8. Untuk N kita ialah 0.125. Substitute je masuk. Bila masuk, awak bahagikan 0.8 bagi 0.125 dapat 6.4. So 6.4 nilai-nilai K. So kita boleh simpulkan M sama dengan 6.4 N. 6.4 ni nilai kita punya K. So basically bila dia sebut ungkapkan tu maksudnya dia nak suruh awak bagi equation dalam bentuk macam ni lah. So awak kena tahulah nilai K tu apa. M dengan N tu tak ada. Dia sebab variable kan. So tak perlu cari. Untuk pemalar ni awak kena cari dengan cara ni lah Y bahagi dengan X. So sama juga untuk dalam kes ni yang B ni M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. Dalam kes ni punca kuasa. So kita punca kuasakan je lah kita punya N tu. Dapat nilai K. So dapat jawapan macam ni. So ikut je apa benda yang disebut. Kalau secara langsung tak perlulah. Kalau dia kata punca kuasa, maksudnya awak kena punca kuasakan lah awak punya X tu. Macam tu. Okay, ini contoh yang kelima. Pemanjangan spring X berubah secara langsung dengan jisim pemberat W gram. Okey. Yang ditanggungnya. Okey, diberi bahawa pemanjangan spring ialah 3 cm. Okey. So basically pemanjangan spring ni X. 3 cm. Ni X. Apabila diletakkan pemberat sebanyak 200 gram. So W. So basically X kita sama dengan 3 cm apabila W kita sama dengan 200 gram. 3 cm. Ungkapkan X dalam sebutan W. So basically, first thing first, kita tahu X ni berkadar langsung dengan W. Nak tahu kat mana? Disebut berubah secara langsung. Disebut kat sini, so awak terus jemput yang ni untuk first step. X berubah secara langsung dengan W. And then, kita tukar kepada general equation untuk step 2. And then, nak tahu nilai K. Inilah awak punya equationnya sebenarnya yang awak kena tulis nanti. Cuma ni kita tak tahu nilai K. So, nak cari nilai K, macam biasa, substitute X dengan X, W dengan W. X kita disebut kat sini 3. So, masukkan 3. W ni kita punya pemberat, iaitu 200. So, masukkan nilai 200. And then, awak bahagi 3 bahagi 200. Ini pindah ke sini. 3 bahagi 200 sama dengan K. Awak akan dapat nilai 0.025. So, dah tahu nilai K awak. So, awak boleh sebutlah X equal to 0.015 W. Ini awak punya nilai K. Macam tu. Senang je. Okay, next kita tengok lagihan kendiri. Okay, diberi Y equal to 1.8 apabila X sama dengan 0.6. So, hitungkan nilai Y apabila X sama dengan 5. Okay, so kalau tengok benda ni sama jugalah macam kes sebelum, bukan kes. Contoh yang sebelum ni kan. Disebut Y berkadar langsung dengan X. Latihan yang pertama, cara dia disebut Y berkadar langsung dengan X. Y berkadar langsung dengan X. And then tukar kepada general equation. Y equal to Kx. And then disebut dekat sini Y kita sama dengan 1.8. X kita sama dengan 0.6. So masukkan nilai Y 1.8 sama dengan Kx. K kita ialah 0.6. So nak tahu K sama dengan 1.8 bahagi 0.6. So dapatlah nilai K awak ialah 3. So awak boleh simpulkan equation awak ialah Y equal to 3X. And then dia kata X kita sekarang ni 5. Y kita tak tahu berapa. So masukkan je. Awak dah dapat dah perkali dia dekat sini. 3X ni. Awak bolehlah cari nilai Y. Masukkan macam biasa. Y equal to 3. X kita ialah 5. So Y kita sama dengan 15. Dah dapat. Senang. Untuk yang B ni pula disebut apa? Y berkadar langsung dengan X square. Kan? So Y berkadar langsung dengan X square. Tukar kepada general equation Kx square. And then dah macam ni. Cari nilai K. Nak cari nilai, sorry, this one equal. Nak cari nilai K, masukkan Y 1.8 sama dengan Kx. X kita sama dengan this one ialah X.
So kiranya X kita 5 disquarekan. Ataupun 1.5 sama dengan K darab 25. Sama So kiranya 1.8 bahagi dengan 25 sama dengan K. So K equal to, sorry, ada kesilapan. Minta maaf sangat. This one bukan 5. 5 dia suruh cari, betul tak? Okay. So basically 0.6 kat sini. 0.6. 5 tu dia suruh cari. So ini 0.6 bila kita kat sini, sorry, kita skip je step ni. 0.6. Tak nampak. Okay. Okay, so ini 0.6 kuasa 2. So nak cari nilai K, maksudnya 1.8 bahagi dengan 0.6. Sorry. 0.6 kuasa 2. Ataupun nanti awak akan dapat, bila dah bahagi, K awak akan dapat sama dengan 5. So dapatlah equation awak sekarang ni, Y equal to 5X. Dah siap. Ni dah, bila dia suruh ungkapkan je, kiranya Y equal to 5X je lah. Tapi dalam kes ni dia suruh kita cari. Katakanlah kalau X ni sama dengan 5, and then Y kita sama dengan berapa? So Y kita masukkan je 5, X kita masukkan 5 kuasa 2. And then awak masuk kalkulator, awak akan dapat 125. So Y kat sini 125 kalau X sama dengan 5. Macam tu. Senang je. Basically niat dia pertama cari nilai K. Awak dah jumpa nilai K awak, and then ikutlah. Kalau dia suruh ungkapkan je, settle sampai sini je lah. Kiranya kerja awak. Tapi kalau dia bagi nilai X ataupun nilai Y, masuk substitute je dalam equation awak ni. And then awak gerak-gerak je lah. Kiri kanan macam mana bahagi ke dalam untuk dapatkan nilai variable satu lagi. Macam tu. Okay, kita tengok untuk latihan kediri yang seterusnya. Nombor 7. Bilangan patah perkataan yang ditaip. Bilangan patah perkataan yang ditaip ialah A. Kat sini dibahasakan A. Okay. Oleh Saiful berubah secara langsung dengan masa menaip iaitu T. Okay, kalau awak tengok kat sini, kalau general equationnya Y berubah secara langsung dengan X. Tapi dalam kes ni dia pakai A berubah secara langsung dengan T. So kiranya sama je. A berubah secara langsung dengan T. So basically A ni kira Y lah. And then T ni dikira sebagai X. Sama je. And then jika Saiful menaip 270 patah perkataan dalam masa 6 minit. So basically kalau 270 ni sama dengan A sama dengan 270. Dalam masa 6 minit, maksudnya A ialah 270 and then masa dia 6 minit. Hitung masa yang digunakan olehnya untuk menaip 675 patah perkataan. So basically katakanlah kalau 270 patah perkataan sama dengan 6 minit. Masa kat sini 6 minit. So maksudnya kirakan kalau 675 patah perkataan, berapa lama masa yang digunakan. So benda yang sama, kita guna A lah. So A berkadar langsung dengan T. A berkadar langsung dengan T ataupun A sama dengan KT. Disebut berubah secara langsung kan. Okay, so A sama dengan KT. And then kita cari nilai K dengan cara masukkan point ni. A sama dengan 270 sama dengan K tak tahu. T kita ialah 6. So nak cari nilai K 270 bahagi dengan 6. So awak akan dapat nilai K kita ialah 45. So settle equation awak iaitu A sama dengan 45T. Settle. Kalau dia suruh ungkapkan je, ini dah cukup dah ini. Tapi dalam kes ni dia suruh kita cari masa yang digunakan untuk menaip 675 patah perkataan kan. So basically katakanlah kalau A kita 675 berapa nilai T. So substitute je. Katakan kalau kita punya Katakan kita ada equation A sama dengan 45T. Katakan kalau A kita 675. So berapakah nilai T? So 45 sama dengan T. So pindah. Nak tahu nilai T sama dengan 675 bahagi 45. So bila awak bahagi, awak akan dapat T ni sama dengan 15. So dah siap. Dapat 15. So conclusion dia kat sini. Conclusion dia kat sini 675
patah perkataan memerlukan 15 minit untuk menaip. Macam tu. Senang je cara dia. Okay, so itu je untuk sharing session hari ini. Nanti next catch up class kita akan sambung untuk subtopik yang seterusnya. So bye-bye. Assalamualaikum.